warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama lagi meneruskan siri talk show yang dianjurkan oleh Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat. Tajuknya Perpaduan Kaum Tonggak kepada Malaysia Sejahtera. Perpaduan adalah satu aset yang amat penting bagi sesebuah negara, terutama bagi mengekalkan kemakmuran dan kedaulatan negara. Dan sempena sambutan Hari Malaysia 16 bulan September, kita masih di dalam suasana menyambut Hari Malaysia dan Hari Jalur Gemilang kita tengah berkibar di atas meja ini. Maka kita bawa bersama kita dua orang panelis pada hari ini, insya-Allah, untuk bersama-sama membincangkan tentang satu tajuk yang senang disebut tapi agak mencabar untuk dilaksanakan. Jadi pada hari ini insya-Allah kita bersama-sama dengan panelis pertama kita, orang muda daripada PAS, iaitu saudara Syahir Sulaiman, dan panelis kedua kita orang kuat daripada Dewan Himpunan Pendukung PAS Malaysia, naib ketua yang baru-baru ini selepas dalam muktamar telah ditukar daripada Dewan Himpunan Penyokong PAS kepada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Ya. Jadi untuk permulaan ini, alhamdulillah, insya-Allah kita bersama-sama dalam Parti Islam Malaysia PAS yang seperti yang saya selalu bawa di dalam perlembagaan PAS ini, di mana tujuan kita ialah jelas. Tujuan kita, prinsip kita, dasar kita jelas di dalam perlembagaan ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita di dalam Lajnah Perpaduan Nasional ini mahu membawakan satu misi yang begitu penting, misi yang sebenarnya berat untuk dilaksanakan, tetapi ianya adalah tonggak kepada kemakmuran, kesejahteraan negara Malaysia yang tercinta ini. Jadi saya jemput kepada saudara Syahir Sulaiman untuk memperkenalkan diri. InsyaAllah. Dari mana? Darjah mana? Dan bagaimana terlibat dalam PAS? Dan bagaimana menjadi setiausaha politik Presiden Parti Islam Malaysia PAS? Silakan saudara Syahir. Terima kasih kepada Dr. Halimah dan juga Lajnah Perpaduan Nasional yang menganjurkan diskusi kita pada malam ini. Juga rakan panelis saya, Datuk Dipakaran daripada DHPP Selangor, Ketua DHPP Selangor. Pertamanya, alhamdulillah, syukur atas nikmat Allah SWT dapat kita bertemu pada malam ini. Dan saya kira sebagai rakyat Malaysia, pastinya kita rasa bertuah lah dapat kita menyambut Hari Malaysia dalam suasana yang aman, bersatu padu. Dan saya kira sangat sesuai lah dengan tajuk kita pada malam ini. Saya ni secara ringkas lah nak cerita tu panjang, tapi secara ringkasnya saya ni lahirnya di Kelantan, cuma tidak pernah tinggal di Kelantan. Mak ayah ni kerja kerajaan, jadi biasa berpindah-pindah lah. Dan hikmahnya saya ni jadi anak perantauan hampir di banyak negeri. Saya mulanya di Terengganu. Sehingga pasti di Terengganu, kemudian ke Ipoh, sekolah rendah, sekolah menengah, dan selepas itu mak ayah pindah ke Gerik, masih lagi di Perak, kemudian ke Kuching. Kami orang pernah diam di Kuching, Pak. Dan ketika itu saya baru graduate, saya dapat offer daripada Shell, so saya first posting saya di Miri. Di kami dia Miri 2 tahun, Pak. Sudah kami boleh kelakar Sarawak sikit-sikit. Boleh. Dan selepas itu pulang di KL sehingga sekarang lah. Dan keterlibatan dengan PAS ni, alhamdulillah, takdirnya memang mak ayah sendiri yang dorong kan. Ayah daripada kecil biasa bawa saya pergi usrah, pergi kuliah, pergi ceramah. Ceramah PAS tu ibarat kami berkelah lah. Ayah bawa kami bentang tika, ayah dengar ceramah, kami makan kacang, beli air dan sebagainya. Dan terlibat lebih aktif dalam Pemuda Pusat. Dan selepas PRU yang baru-baru ini, saya pun tak pasti macam mana, tapi Dr. Samsuri Ahmad Muhammad sebagai MB ketika sekarang ini telefon hubungi saya maklumkan Tuan Guru nak lantik saya sebagai pengganti beliau lah. Jadi saya dengan rendah diri, tak pernah disangka-sangka jawatan ini datang. Saya kira ini peluang saya untuk berkhidmat dan belajar dengan Tuan Guru yang kita sangat kagumi. Jadi itulah saya secara lebih kurangnya.
Belum 40 lagi. Pemuda. Sudah. Pemuda. Ya. Tapi tak muda manalah, insya-Allah. Terima kasih Dato'. Okey, alhamdulillah. Terima kasih saudara Syahir. Jadi orang muda yang memang sudah pun bersama-sama dengan PAS sejak kecil lagi. Dan sudah faham masyarakat majmuk termasuk di Sarawak. Kalau di Miri itu saya lahir tak jauh daripada Miri. Jadi memang etnik yang pelbagai di sana memang berbeza daripada kita di sini. Jadi kita kepada Datuk Kedi Pekaran, cuba perkenalkan diri dan bagaimana jumpa PAS ni dan macam mana nak tahu menjadi juga tu. Masuk dalam Dewan Himpunan. Apa dia punya step-step tu? Okay, Dan kenapa? Salam sejahtera, Wanakam. Okey, ada ramai kawan-kawan saja tanyalah macam mana saya boleh melibatkan diri dalam PAS. Okey, pada 2008 masa pilihan raya tu saya tertarik dengan almarhum dan Tuan Guru Nik Ajis. Itu yang mendorong saya memilih wadah perjuangan politik saya di PAS, di mana beliau semasa itu 2008 sudah dah jadi Menteri Besar Kelantan. Cara beliau memerintah negeri Kelantan maupun bersama dengan kaum bukan Islam begitu rapat, tertarik, dan saya pernah baca artikel-artikel tentang beliau. Walaupun beliau gaji yang begitu besar, dikatakan sebagai seorang menteri besar memang gajinya tinggi. Tapi cara kehidupannya sebagai seorang yang biasa, itu yang saya tarik, tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas pilihan raya 2008, kita pertama kali kita menang di Selangor, Pakatan Rakyat pada masa itu. Pada 19 hari bulan 5 2008, kita adakan satu ceramah umum di Kelang. Pertama kali saya berjumpa dengan Tok Guru Nik Ajis, bersalam dan mengalungkan bunga malai. Masa itu Kelab Penyokong PAS. Masa tahun 2008 tu Penyokong PAS, saya serahkan borang sebagai ahli Kelab Penyokong PAS pada waktu ketiga. Selepas tu kita dah kerajaan pada tahun 2010. Kelab Penyokong PAS. Okey, masa Kelab Penyokong PAS kita di bawah Lajnah Perpaduan Nasional. Masa tu. Sesudah kita jadi Dewan Himpunan Penyokong PAS pada tahun 2010, saya sebagai setiausaha di negeri Selangor dan juga setiausaha pertama di pusat. Dan pada masa itu, kita adakan muktamar di Putih, Kelantan. Satu perkara yang saya tidak dapat lupakan. Wakil daripada non-Muslim yang pertama berucap dalam muktamar itu adalah saya. So sampai sekarang saya tidak boleh lupa. Itu yang satu, boleh kata saya bangga bersama dah sampai 13 tahun bersama PAS. Sudah itu negeri Selangor pernah kita dah buat 2 kali convention dirasmikan oleh Tuan Guru Presiden sendiri. Dan juga Dewan Himpunan Penyokong PAS pada 2010 pun dirasmikan oleh Tuan Guru Presiden sendiri. Dan baru-baru ini di Selangor pada 7 hari bulan September bulan ni kita meraihkan DHPP ulang tahun ke-10. Pada masa yang sama kita memotong kek. Dan saya saja je, saya bisik pada Tuan Guru Presiden. Presiden, boleh tak Tuan Guru, boleh tak saya swap kek? Boleh bersetuju. Saya terkejut ni. Macam mana ni? Dan juga kawan-kawan saya yang beragama Islam, yang ada di PAS, disentiasa mereka, kenapa orang boleh berdekat? Macam mana kita dapat peluang macam-macam? Itulah kelebihan Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan juga saya pernah mewakili PAS menjadi ahli majlis MPK, dan juga pada waktu sekarang saya adalah ahli lembaga pelawat Hospital Besar Tunku Ampun Rahimah. Dan juga saya tidak ada rasa takut ataupun tidak ada apa-apa masalah dengan PAS. Hampir 13 tahun tidak ada paksaan dalam agama. Itu yang diberitahu ataupun dibagi tahu oleh pimpinan. Sampai sehingga ini tidak ada seorang pemimpin ataupun kata mengajar saya memeluk agama Islam. Itu memeluk agama Islam adalah hidayah daripada Tuhan Allah. So itu serba sikit, dan saya masih ada berita gembira dan duka di dalam perjalanan.
selama 13 tahun. Berita yang menyedihkan pada sampai hari ini adalah pemilihan almarhum Tuan Guru Presiden, Tuan Guru Menteri Besar yang Tuan Guru Nik Aziz. Itulah yang tapi saya sempat masa penguburan tu saya sempat menziarahi beliau. Dan juga masa-masa yang ke lapangan, kalau saya ke Kelantan, saya mengambil kesempatan menziarahi perkuburan almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Saja, sebab sedikit. Masih ingat kepada Tok Guru Nik Aziz walaupun telah meninggal dunia. Mungkin saya berkongsi sedikit apa yang telah disebutkan oleh Datuk K di Pekaran. Saya selaku pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional pusat sekarang ini. Ketika itu saya timbalan pengerusi Saudara Syahid. Dan ketika itu baru kelab penyokong PAS. Dan bulan 5 tahun 2010 kita buat program itu di Dewan Tanah. Serbaguna Pejabat Tanah Kelang. Itulah kelahiran Dewan Himpunan Penyokong PAS. Lahirnya di Kelang. Pada Mei 2010. So maknanya dah 10 tahun. Alhamdulillah. Dan yang menarik tadi apa yang disebutkan oleh Datuk di Pekaran, dia tak takut. Dia dah tahu PAS takkan paksa dia masuk Islam dan sebagainya. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita melihatkan inilah buktinya. Dah berapa tahun bersama PAS? 13 tahun bersama dengan PAS, dan alhamdulillah kita lihat semakin akrab bersama dengan PAS. Dan walaupun Tok Guru Nik Aziz sebagai idola semasa hidup, masa dah meninggal dunia pun kalau pergi Kelantan pun masih lagi ziarah kubur. Alhamdulillah. Jadi kita balik kepada saudara Syahid. Baru-baru ini kita ada muktamar PAS di Putik Kelantan, dan di antara ucapan dalam kita kalau ekstrak ucapan Presiden PAS, Islam memperkukuhkan perpaduan. Di dalam ini dia kata kita ambil dia punya satu perenggan ni, dalam hal ini hak bukan Islam tetap dijamin. Hak beragama, dengan bahasa, dengan keluarga, hak makan, minum semua. Islam mengizinkan mengadakan hubungan dengan masyarakat majmuk, bukan Islam dengan sempadan kukuh dan teguh bagi menjaga Islam sebagai akidah negara. Peranan bukan Islam dalam politik dan negara diizinkan sehingga dibenarkan memegang jawatan Menteri Kabinet. Ini PAS sebut ni. Exco Kerajaan Negeri dan ahli majlis PBT. Tadi memang inilah mantan ahli majlis Perbandaran Kelang ni, Datuk di Pekaran. Yang berkait dengan soal pengurusan pentadbiran yang tidak berkait dengan perkara dasar dalam Islam. Jadi apa yang ditegaskan, Islam bukan bersifat fanatik perkauman. Kerana kepimpinan Islam juga bertukar bangsa yang memimpin pada tukar bangsa yang memimpinnya. Jadi nak tanyalah saudara Syahir biasa orang kata ni Presiden PAS ni resis lah. Dia kata kan. Dia dipaparkan seolah-olah dia resis, dia jaga orang Melayu saja. Dia jaga orang Islam saja. Jadi bagaimana sebenarnya sebagai setiausaha politik presiden yang mungkin orang lain tak dapat kan? Semasa mungkin waktu rasmi, waktu formal, dan yang waktu tak rasmi, apa sebenarnya berlaku ni? Kenapa yang ini terjadi? Ini baru-baru ini contohnya kenyataan Presiden PAS pada 14 September 2020 di NST bahawa konsep Malaysia adalah salah. Ini seolah-olah menggambarkan bahawa orang bukan Islam ke Melayu ni second class citizen ke? Apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Tuan Guru? Silakan. Terima kasih Doktor. Kita diingatkan soalan-soalan yang mudah-mudah saja pada malam ini kan. Pertamanya saya kira itu salah satu misconception lah tentang pendekatan yang dibawa oleh PAS dan juga pendekatan yang dibawa oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang selaku Presiden PAS. Sebagai permulaannya mungkin ada sisi yang nampak dan sisi yang tidak nampak kan. Secara yang saya mulakan dengan sisi yang tidak nampak lah. Tuan Guru ni memang asalnya daripada kampung Rusila, tapi beliau punya pembawakan dan pergaulan tu memang
bercampur dengan pelbagai masyarakat lah, dan mungkin ada yang dah tahu dan ada yang tidak tahu lagi. Dalam ramai-ramai menantu beliau tu ada menantu yang berbangsa Tionghoa. Jadi itulah satu keistimewaan yang ada pada Tuan Guru kita. Cuma untuk memahami dalam konteks bernegara, saya kira kita kena faham bahawa memang perlembagaan negara kita meletakkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, itu jelas. Yang keduanya, pendekatan PAS dalam konteks bernegara dan juga berpolitik ini, kita tidak pernah bercanggah lah dengan demografi di Malaysia ini, yang mana kita hidup dalam suasana yang majmuk dalam kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama ini. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya kira boleh memberikan gambaran sebenar tentang perjuangan PAS itu sendiri. Dan kalau saya dimaklumkan lah, kalau saya sebut ni mungkin saya sendiri yang cerita, tapi kawan-kawan daripada DHPP sendiri sebutkan, mereka perhatikan setiap kali ucapan Tuan Guru, ucapan dalam muktamar ke, ucapan dalam ceramah ke, ucapan dalam himpunan penyatuan ummah yang kita buat pada 14 September yang lalu di PWTC, hatta ucapan-ucapan beliau dalam ceramah-ceramah kempen pilihan raya ataupun dalam perbahasan di parlimen, tidak pernah tinggal untuk menyentuh tentang perpaduan kaum. Maknanya Tuan Guru akan sentuh. Dan perkara ini bukan dibuat-buat, memang perkara ini adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Tuan Guru punya ucapan ni dia akan petik ayat Quran, beliau akan petik ayat Quran dan beliau akan syarahkan. Jadi beliau akan syarahkan itu dalam konteks kita bernegara ini, memahami konteks demografi kita, kemajmukan kita ini. Maka itulah disebutkan dan yang terbarunya termaktub dalam ucapan dasar Presiden PAS yang Dr. Halimah sebut tadi. Dan tahun ini Tuan Guru mengangkat tema Islam memperkukuh perpaduan. Pada tahun lepas Islam memimpin perpaduan. Maknanya fasa daripada muktamar ini hinggalah ke muktamar yang akan datang ini, mungkin inilah muktamar terakhir sebelum pilihan raya. Agenda kita adalah untuk memperkukuhkan perpaduan. Bukan sekadar perpaduan di kalangan bangsa Melayu ataupun umat Islam sahaja, tapi perpaduan dalam konteks yang lebih besar. Kita punya interaksi, kita punya toleransi, kita punya saling menghormati dengan kaum yang bukan Islam ataupun kaum bukan Melayu dalam konteks kita di Malaysia ini. Dan satulah, saya rasa lama dah saya perasan, tapi menarik apabila Tuan Guru pernah mengungkapkan dalam artikel, dalam ucapan beliau, bagaimana kita orang Melayu di Malaysia ini, tanah Melayu ini, sangat bertoleransi, sangat menghormati kemajmukan ini. Dan Tuan Guru sebut bagaimana kita dapat lihat, kita saksikan dalam kampung Melayu ini, dan satu kampung Melayu ini, boleh ada satu keluarga Cina yang berniaga dan tidak pernah diusik perniagaannya. Samalah juga dalam satu kampung Melayu, ada satu keluarga India, anaknya boleh belajar bersukan dengan anak-anak orang Melayu seperti biasa. Dan perkara ini bukan perkara yang teori, sebab sejak tahun 1990 di negeri Kelantan kita dapat saksikan bagaimana kerajaan yang dipimpin oleh PAS sangat memberikan keadilan, sangat menjaga kebajikan kaum Tionghoa, kaum India, kaum Siam di Kelantan, bebas beragama, bebas berniaga dan seumpamanya. Jadi inilah saya kira satu dimensi yang kita perlu lihat secara mata yang terbuka tentang keterbukaan PAS dan jiwa besar Presiden PAS dalam embrace the diversity yang kita ada di Malaysia ini. Dan satulah saya nak sebut juga, saya bila duduk dah banyak merantau negeri-negeri ni, biasalah kita berkawan dengan orang Cina, kawan-kawan kita orang India, di pejabat pun sama. Cuma kebetulanlah masa saya di Greek tu, jiran kiri kanan ni orang Cina. Dan sekarang ni di Kelantan, kami menetap di Kubang Krian, jiran sebelah kiri rumah mak ayah saya ialah seorang India, keluarga India. Aunty. Jadi memanglah kalau orang Kelantan ni, kalau orang Cina tu kadang-kadang boleh kecek Kelantan, lebih daripada Kelantan lagi. Jadi tapi kita biasa bergaul dan sebagainya. Dan kalau saya nak pergi masjid, saya akan melintas satu rumah orang Cina. Jadi perkara ni kita hidup tu, kemajmukan itu kita boleh hidup secara harmoni lah. Terima kasih.
Terima kasih Saudara Syahid. Itu yang dikongsikan oleh Cikgu Lau 2 minggu yang lepas, pada sesi yang lepas. Di mana Cikgu Lau ni bila dia cakap, kalau tak tengok muka dia, tengok Melayu Kelantan. lah. Kelantan dah. Tu Kelantan kan. Dan jadi maknanya persepsi seolah gambaran yang Presiden PAS ni fundamentalist, dia tak boleh dengan orang bukan Melayu dan sebagainya, itu tidak betul lah ya. Tidak tepat. Itu kalau tak kenal maka tak cinta. Ini betul. di antara program yang kita anjurkan talk show ini ialah untuk mengutarakan apa itu PAS, apa perjuangan PAS, bagaimana sebenarnya pemimpin PAS. Yang kita lihat di sini, ini yang bercakap ni sebenarnya memang ahli Dewan Himpunan Pendukung PAS. Yang bukan Melayu ke? Bukan. Dan bukan Muslim, tapi pendukung. Yang sebenarnya daripada istilah Dewan Himpunan Penyokong kepada Dewan Himpunan Pendukung adalah permintaan mereka sendiri. Itu bagaimana mereka sudah sampai ke tahap itu. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang baru mengikuti rancangan kita ni, yang live online ni, kita minta bersama-sama, kita ada orang muda, insya-Allah pemimpin masa depan kita, harapan kita insya-Allah Saudara Syahir Sulaiman, Setiausaha Politik Presiden Parti Islam Malaysia PAS, dan juga Exco Exco Dewan Pemuda PAS ya, dan penolong Setiausaha Agung PAS. Itu kalau nak tambah lagi banyak lagi kan. Dan kita bersama-sama dengan Datuk K di Pekaran, Ketua Dewan Himpunan Pendukung PAS di Negeri Selangor, dan Naib Ketua Dewan Himpunan Pendukung PAS DHPP di pusat. So sekarang ini kita ada 320 orang bersama-sama kita yang tengah view program kita. Tolong like, share dan ajak kawan-kawan, keluarga kita, jiran-jiran kita, siapa yang kita kenal supaya mendengar daripada telinga sendiri, melihat sendiri wujudnya. Apa yang kita ada ni, insya-Allah ni bukan dengar daripada orang lain. Jangan dengar daripada musuh PAS. Mereka akan pusing-pusing, spin-spin, dia akan jadi lain gambarannya. Jadi kita pergi kepada Datuk di Pekaran. Jadi mungkin ramai orang nak tahu Datuk. Jadi Datuk ni kan masuk terlibat dalam PAS. Buat apa dalam PAS ni? Dapat apa? Dapat apa dalam PAS ni? Jadi nak cerita bagaimana Datuk ni masuk PAS ni, apa dijanjikan projek ke? Apa yang ada dalam PAS ni? Sebab PAS ni kita biasa, pun nak tahu juga kan. Biasa kalau tengok kan mana-mana program PAS, dia mesti, kalau ada orang kata tin Milo kan, sekarang tak ada kutipan Milo kan. Kadang-kadang pakai kopiah, kadang-kadang beg plastik, apa-apalah. Kerana segala program aktiviti PAS ini, sama ada daripada sekolahnya, pastinya, markasnya, bahkan sekarang ini kita berada di dalam studio PAS Gombak, semuanya daripada poket orang PAS. Jadi balik kepada soalan saya Datuk, apa yang Datuk harapkan daripada PAS ni? Apa ada pada PAS? Okey. Untuk non-Muslim. Non-Muslim. On behalf lah, on behalf. Okey, bila ada ucapan-ucapan ceramah-ceramah daripada Tuan Guru Presiden ataupun pimpinan, saya menyertai banyak ceramah-ceramah di mana saya nampak PAS adil untuk semua. Dan Islam adil untuk semua. Then PAS for all. So di situ, bila Islam adil untuk semua, saya sebagai seorang bukan Islam, saya termasuk dalam golongan tersebut. Dan pada masa sebelum saya masuk dalam PAS, kita dah bagi tahu di tarbiyah. Itu yang penting tahu. So cara-cara orang PAS orang PAS di mana bukan dipaksa. Bukan. So di mana kalau you masuk PAS, you tidak akan dapat apa-apa, harta benda ataupun duit, jawatan. Jawatan dalam PAS tidak boleh diminta. Kita tidak minta jawatan-jawatan. Berpandu pada kerjaan kita ataupun jadi macam calon? mana. Kalau jadi calon? Itu jadi pada kalau ke parti. Contohnya kita biasa wala pada presiden. Kalau apa jua pesanan ataupun arahan daripada presiden atau pimpinan parti, kita ikut saja. So memang tuan-tuan dan puan-puan pada yang menonton Facebook ini, kalau nak masuk PAS tu Dewan Himpunan Pendukung PAS, memang tidak ada apa-apa.
habuan. Yang baru-baru ni ramai di negeri Selangor sendiri. Tiap-tiap hari ada mengisi borang ahli baru. Dan pada 21 hari bulan yang akan hari Senin ni, kita akan melancarkan Dewan Himpunan Pendukung PAS di kawasan Damansara. Seramai lebih kurang 80 orang. Damansara. Ya, Damansara. Bandaraya. Yes, PJ. memang supaya selama ni Ya. 10 tahun kita tidak dapat seorang pun. Baru-baru bersama dengan saudara Francis, mungkin kalau beliau menonton Facebook ini, saya ucapkan tahniah dan syabas. InsyaAllah. So, Welcome. so 21 hari bulan kita buat pelancaran di Damansara. Dan juga di Ulu Selangor, kita akan buat pada 27 hari bulan. Doktor, Alhamdulillah. kalau Aha. orang ingatlah, mesti ada sesuatu. Takkanlah tak ada apa-apa orang masuk kan. Dengan ikhlas. Selangor Orang kerajaan Selangor. ke? Selangor ni pas dalam Kita kerajaan ke? bukan. Tapi jaminan saya ataupun Dewan Himpunan kepada masyarakat non-Muslim melalui parti PAS sajalah kita boleh menjamin keselamatan dan kedudukan kaum India yang minoriti di Malaysia. Itu saja. So dan juga kita memang berharap sangat daripada Presiden PAS dan juga pimpinan PAS satu keyakinan diberikan di mana yang masa yang sama baru-baru ni di mana YB Senator Balasubramaniam dilantik sebagai senator yang tidak pernah berlaku dalam sejarah PAS semenjak daripada 1951. Betul doktor? Ya. So satu pembaruan di mana PAS juga meraihkan bukan Islam seperti mana kita diberikan jawatan. Bukan saja itu doktor, di Kedah kita ada pegawai UAS Ya, ya. non-Muslim. Ya. Dan di Terengganu Dr. Bala. So benda-benda ni bukan kita minta, diberikan oleh PAS. So di sini saya harap dan juga ingin share pada penonton, kita di dalam PAS tak perlu minta apa-apa jawatan. Sampai tibanya masa, kita akan terima apa yang kita sepatutnya dapat. Itu falsafah daripada PAS lah. So no need to ask. Tarbiyah daripada PAS lah Ya, ni. buat kerja dulu. Buat kerja, orang akan nampak apa yang kita buat selama ni dan sebelum ni. Kita akan dapat satu ganjaran yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Bukan daripada ni. Dan juga bila kita merujuk pada undang-undang PAS sendiri pun daripada kita Al-Quran ni kan, Al-Quran. So tidak ada pertukaran. Kalau macam mana kita tidak boleh memadam atau menambah baik dalam ayat Al-Quran ataupun di Al-Quran sendiri, begitulah peraturan dan undang-undang yang sedia ada PAS. So percayalah, saya percaya selama 13 tahun ni Parti Islam se-Malaysia akan memberi jaminan kepada bukan Islam di Malaysia. Nak tanya Datuk, saya dengar Datuk ni ada dapat CJ belajar daripada Ilham. ya CJ kak. pelatihan. Okey. Saya dulu belajar juga daripada Ilham, dapat diploma tasawuf Islam. Itulah. Tapi ini di HPP. Di HPP saya. Ya, ya. Ada. Macam Dr. yang Bala. dapat- Saya tak seponting satu kelas. Akan sambung. InsyaAllah pada 27 hari bulan. InsyaAllah. Ini. Kita akan sambung. Sambung. So, Ya. dan juga 27 hari bulan ni kita ada Silap-silap seramai. jadi nakib ni. Saya skip satu. So, akan sambung. Dr. Bala, Kong Takwa dan Senator Bala sendiri, YB Bala sendiri. Mereka, Cik Kumuda, mereka dah. So, ada tanggapan yang salah terhadap CJ ni. Nasib baik doktor ingat saya. Okey, apa salahnya? Saya seorang warga negara Malaysia memahami Ya. kebudayaan, Ya. agama lain. Tidak masalah. Tidak. Tidak masalah. Ada Itu kelebihan kita dulu di Malaysia. Ya, ya. So ada orang luar sana dia kenapa you nak belajar agama Islam? Bukan belajar tuan-tuan dan puan-puan. Nak ambil tahu majoriti orang Islam adalah orang yang majoriti di Malaysia. Apa salahnya kita memahami apa yang halal, apa yang haram? Bagi saya tak masalah. Begitu juga baru-baru ini dalam ucapan bersama perjumpaan dengan Hindu Sanggam, Tuan Guru Presiden dia bagi tahu. Betul. Kita jemput semua pihak. Kita mau tahu apa kehendak mereka, apa. Dan juga satu lagi doktor, baru-baru ni rakyat Malaysia khasnya
kaum India mengharap sangat daripada pimpinan PAS boleh membantu banyak masalah yang boleh menyelesaikan melalui parti PAS saja. Ya, ya. Saya Seperti nak, mana saya semua nak, tahu kan, kita kingmaker. Ya, ya. Mula-mula orang kata kalah. So memang itu yang jadi kita kingmaker. InsyaAllah kita akan menyelesaikan apa jua masalah dihadapi oleh kaum India di Malaysia. InsyaAllah. Saya nak apa, Saya celah tu. tertarik bila Datuk sebut tentang tak salah kita belajar Ya. budaya dan bahasa kaum ataupun agama lain. Dan itulah yang Tuan Guru Nik Aziz dah buat di Kelantan lebih awal. Ya, betul. Belajar agama, belajar bahasa Mandarin. Belajar tahfiz, belajar Mandarin. Jadi memang saya kira tahun lepas lah timbul kontroversi tentang isu belajar tulisan Jawi dan sebagainya. It's just a calligraphy, tapi timbul polemik. Sedangkan tak salah untuk kaum lain belajar tentang Ya, betul. budaya dan bahasa kaum Melayu, orang Islam, dan kita pun nak belajar juga. Saya pun kalau diberi pilihan lah, sebab adik yang bongsu saya ni belajar Mandarin. Daripada dah 1 sampailah ke dah 6. Lepas tu masuk sekolah agama, dah habis belajar. Dan sepupu saya pun ramai yang belajar Mandarin. Saya dulu masa dia mula dia 1 tu ingat nak hantar juga sekolah Mandarin. Tapi sebab jadual masa tu tak sama, jadi masuk sekolah biasa lah. Jadi saya tarik dengan Tak ada point masalah. tu. Tak ada Nak belajar Jawi, tak ada masalah. Apa masalah dia? Ya. Kita bahasa itu, Supaya kita lebih memahami. ya, memahami. So tu satu lagi macam art kan, Ya. tulisan tu. So Calligraphy, ya. bagi saya tidak ada masalah. Bagi saya, okey, saya nak tekan di sini, di mana pesanan ataupun ucapan dari Presiden sendiri, bahasa ibunda harus kita teruskan. Betul. Betul. So apa nak ni katakan ni pasti nak masukkan sekolah warna keluarga, tak ada masalah. So memang setiap ucapan Tuan Guru Presiden dia akan bagi tahu bahasa ibunda kena kekalkan. Ya. Sebab itu ada titik kita. Ada titik. So tak ada masalah. Cuma kita nak tambahbaikan bahasa kebangsaan itu saja. Ya, ya. Nak tanyalah, Datuk Depa, ada baca Perlembagaan PAS? Ada, saya ada buku. Di SPP baca? Ada. Tahu tak, dalam bab kedua, fasal ketiga, dasar PAS ialah Islam. Okey. Jadi, oleh kerana ini hitam putih, tak ada boleh sorok-sorok, Syahid sorok ke apa, orang lain sorok ke kan. Memang di SPP dah baca, semua orang boleh baca. Semua orang boleh baca. Jadi yang dikatakan tadi belajar pasal tasawur Islam tu, sijil tasawur Islam itu, maknanya nak tahu apa yang diperjuangkan PAS kan. Supaya bila masuk PAS ni tak adalah ikut-ikut orang aja kan. Memang apa ni ada keyakinan di situ dan memang Datuk confident lah. Pasti tak ada paksa orang kan? Tak ada. Tidak ada paksa dalam agama. Ya, alhamdulillah. Jadi pada saat ini alhamdulillah penonton kita sudah meningkat 634 sekarang ini yang live lah, yang tengah live ni tertinggi dalam 8 siri forum LPN kita selama ini. Alhamdulillah. Bendera berkibar kot. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan, sila share bersama-sama lagi dengan kawan-kawan kita, dan saya nak tunjuk di sini yang packing merah-merah ini adalah di antara produk begitu apa yang kita sebut tadi saya dan Datuk Depa. Kita PAS ni bukan cakap saja, bukan NATO, no action talk only kan. Kita kata nak buat perpaduan kaum, kita kena belajar budaya dia. Tadi di antara yang tadi bahasa Mandarin, bahasa Tamil kan. So apa yang dibuat oleh PAS selama ini ialah saya cabar muslimat kita. Buat ni Muslimat ni seorang ibu tunggal. Dia seorang ibu tunggal dan sebelum ini dia asnaf. Dan dia telah mendapat anugerah daripada Lembaga Zakat Selangor menjadi asnaf contoh. Masya Allah. Kerana apa? Sebelum ini dia menerima zakat. Sekarang dia telah boleh membayar zakat. Program yang baik. Jadi dia pandai masak. Saya kata daripada masak, cuba tolong belajar buat kuih bulan. Jadi inilah dia hasil. Ini kecil. Dia buat yang besar. Yang besar pun ada. Ada apa kan. Ada intinya kacang, lotus seed, dan yang terakhir yang orang Cina suka ialah telur masin.
Telur masin telur di masin. dalamnya. Ini dia tuan-tuan perempuan, bukti bahawa PAS ini bukan sekadar cakap, bukan sekadar jumpa-jumpa, bukan sekadar pilihan raya. Makan Tetapi memang budaya. kita mengkaji, Ya. kita memang menyelami. Dia belajar dengan orang Cina di Johor. Oh, okey. Daripada Kelang, dia duduk Kelang. Sebenarnya dulu dia adalah ketua Muslimat yang menjagakan Pulau Ketam. So dia pergi ke Johor buat R&D. Mula-mula keras. Lepas tu lembek. Lepas tu apa. Tapi sekarang ini bila dia pergi Pulau Ketam, orang Pulau Ketam kata lebih baik, lebih sedap daripada kedai. Ini kemajuan yang telah dicapai oleh PAS. Alhamdulillah. Kita sampai the steps that we take sampai jauh ke depan. Jadi kita nak tanya kepada saudara Syahid. Ketakutan orang bukan Islam ni. Tadi memang saya dah sebut tadi kan dasar PAS ialah Islam dah terbukti. Jadi Dewan Himpunan ni dia tak takut tau. Sampai dia nak belajar sendiri lagi. Dengar saya tengok dalam Ilham tu ada tulisan Jawi. Saya kata dia orang ni pandai ke? Okey. Jadi Bahasa Melayu kita. Alhamdulillah saya tengok mereka konvo handsome, cantik-cantik semua ya. Dan tadi tak disebutkan di antara ketua wanita di SVP sekarang ini adalah pegawai khas. Pegawai Timbalan Menteri. Timbalan Menteri Wanita. Jadi ketakutan orang bukan Islam dan setengah orang Islam. Bukan orang bukan Islam saja takut, tapi orang Islam sendiri. Sekiranya PAS di memerintah, jadi Tuan Guru pula jadi presiden. Nanti tiba-tiba kalau jadi presiden ada chance jadi PM. Kan? Jadi PM. Memang. Perdana Menteri. Jadi semua wayang wayang semua tak boleh kan? Dan tutup nanti resort semua tak boleh. Macam-macam tak boleh, boring lah. Jadi macam mana orang muda ni nanti nak bersukan semua tak boleh. Macam mana nak ada hiburan, takkan belajar bekerja saja. Macam mana ni? Tension ni. Bila PAS ni sekarang ada dalam kerajaan perikatan, dan kalau nanti PAS PRU15, kalau pilih juga PAS, nanti dia banyak pula menang, tiba-tiba jadi PM macam mana? Macam mana? Ini soalan-soalan yang soalan susah kena kat saya malam ni. Pandai doktor ni. Saya kira dalam banyaklah yang Dr. Halimah sebut tadi tu. Cuma kalau nak tanyalah dari segi obsession to become a prime minister ni, saya rasa tak pernah timbul lah dalam kalangan pimpinan PAS kan. Presiden PAS pun secara bersahaja sebut beliau lebih suka menjadi nelayan. Ucapan ni bukan ucapan yang dibuat-buat lah, tapi itu yang setakat ini, ke depan ni kita tidak pasti macam mana kan. Cuma yang persoalan dibangkitkan ini antara saya kira memang kita orang Malaysia, orang muda ni tertanya jugalah tentang bagaimana nak berhibur, bagaimana nak bersukan dan seumpamanya. Dan dimomokkan bahawa PAS ni tak dapat tidak nak buat undang-undang, nak buat tindakan-tindakan yang dilihat sebagai keras dan seumpamanya. Saya kira nak jawab ni secara yang undang-undangnya boleh, tapi kita lihat dalam konteks realiti dan juga contoh yang ada di depan mata kita di Kelantan. Di Kelantan ni segala tindakan ataupun undang-undang yang mahu dilaksanakan, undang-undang yang berbentuk pencegahan ataupun penguatkuasaan ini, semua dibuat mengikut saluran demokrasi. Maknanya ada proses rundingannya, proses libat urus engagement sessionnya dan melalui kerangka perlembagaan lah. Jadi tidak adalah undang-undang ataupun tindakan yang dibuat yang bercanggah dengan undang-undang. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita perlu meraihkan kepelbagaian. Dan saya kira sebagaimana termaktub dalam perlembagaan PAS, yang saya kira Dr. Halimah ni antara ikon lah. Dia mana-mana ceramah, mana-mana program, mana-mana meeting, buku itu mesti bawa punya. Jadi orang yang tengah tengok pun nampak apakah rupanya. Jadi dalam perlembagaan pun telah menyatakan bahawa apa-apa tindakan yang dibuat oleh PAS ni mestilah mengikut saluran undang-undang, mengikut kerangka perlembagaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dalam konteks kita masyarakat majmuk yang ada pelbagai keinginan, pelbagai kehendak dan seumpamanya, maka kita perlu dorongkan ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih bermanfaat. Kalau ditanyalah, dan benda ni ungkapan kita biasa dengar di Kelantan ketika almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz
nak melaksanakan satu peraturan bahawa kita tutuplah perkara yang tidak baik antaranya kedai-kedai judi ataupun premis-premis minum arak dan sebagainya. Jika ditanya pada semua agama, judi ini tidak baik. Ya, Maka kita tutup. Dan apabila tutup tu, dikhabarkan selepas itu ada kaum-kaum ibu daripada kaum Tionghoa ni berterima kasih pula kepada kerajaan. Terima kasih Tok Guru sebab tutup kedai judi sebagainya. Jadi hubungan suami ni, bapa ni kepada keluarga lebih baik sebab tidak lagi addicted dengan judi dan seumpamanya. Dalam bab arak pula, oleh kerana benda ni hak untuk bukan Islam, maka boleh tapi dalam premis yang terkawal. Benda ni common. Sebab kita pun sudah maklum dalam kerangka kita bernegara ni, lesen arak itu oleh pihak custom ataupun MOF lah. Tapi lesen premis di bawah PBT. Jadi inilah satu bentuk pengawalan dan sekarang ni pula timbul polemik tentang kesan negatif daripada minum dan memandu. Jadi pemandu mabuk dan seumpamanya. Jadi inilah yang kita kena faham bahawa memang ada hak bukan Islam yang dijamin dan Tuan Guru pun telah sebutkan dalam ucapan dasar, hak bukan Islam tetap akan dibela dan dijamin. Hak beragama, hak berbudaya, hak berniaga dan juga bukan sekadar itu saja haknya. Hak untuk terlibat dalam kerajaan. Hak untuk memegang jawatan di peringkat kabinet, di peringkat pentadbiran ini dibolehkan. Jadi tak timbullah isu tentang takut ataupun tidak. Main mahjong boleh? Main mahjong boleh? Kalau Kelantan dibolehkan boleh? dalam budaya mereka, dalam bentuk berkeluarga itu mungkin. Adalah di Kelantan. Tapi nak dizahirkan, nak Lisenskan dipestakan, sebagainya saya kira perkara itu, jika ditanya kawan-kawan kita yang berbangsa Cina dan India pun, mereka akui tidak baiknya. Tapi kalau sekadar nak bersuka-suka sesama keluarga dan keadaan yang terkawal itu, jika diizinkan dalam konteks keluarga dan budaya itu, tak boleh campur lah. Begitu. Saudara Syahir kira wakil orang pemuda lah. Kan? Jadi bagaimana ke cara berhibur? Kenapa nak kerja kan? Lagi-lagi kita lembah Kelang, apa semua kan? Lagi-lagi zaman moden, kerja masa, kerja apa kan? Tension, Semua at least tension. bagaimana Betul, orang betul. muda ni kan? nak berhibur. Recreation ni macam mana ni? Semua tak boleh, semua tak boleh ke apa? Saya kira sekarang ni pun bukan budaya yang asing lah sebab budaya hidup sihat dan sebagainya kan. Dulu kalau kita dalam corporate kan, dengan bos-bos pergi mana main golf. Sekarang ni corporate leaders dalam GLC ke MNC ke biasa weekend cycling, masuk Ironman dan sebagainya. Jadi family pula ada masa weekend kita pergi bercuti dan seumpamanya. Jadi banyak lagi channel-channel yang hiburan ataupun kita punya aktiviti santai yang boleh merapatkan hubungan keluarga, yang boleh memberikan gaya hidup yang lebih sihat kepada kita lah. Yang unsur-unsur negatif tu mungkin kita boleh slow-slow kita beralih kepada unsur-unsur yang lebih positif, yang mana natijahnya kebaikannya bukan pada diri sendiri tapi pada keluarga dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengarnya Menteri Besar Terengganu tu dia nak bercakap. Ya. Betul? Dah mula pick up hobi lah. Itu pun salah satu cara lah orang muda sekarang ni. Dan benda tu kita dalam PAS dah lama dah. Kan dalam PAS ni ialah orang ingat orang PAS ni usrah kuliah, mengatrama je kan. Lebay, itu pembinaan dalaman. Tapi kita meraihkan pemuda lebih awal daripada kelab penyokong kan, lebih awal lagi telah tubuhkan kelab untuk geng motor, geng bola. Jadi benda tu common. Diving pun ada. Sekarang lagi pelbagai lah. Diving ada, 4x4 ada, yang minat bergambar ada, minat cycling ada, semua ada. Jadi kita meraihkan dan kita nurture skill-skill ni untuk kita angkat ke peringkat lebih tinggi insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jadi Datuk rasalah bila sebelum Datuk kenal PAS ni, oleh kerana tadi dalam perlembagaan ni pun dikatakan PAS dasarnya ialah Islam. Jadi orang biasanya paint the picture kan, memberikan gambaran PAS ni semuanya haram. Tak boleh. Jadi Datuk tak takut ke? Tak rasa macam nanti susah lah ataupun
nanti bahasa Datuk hilang ke, jadi orang PAS seolah-olah dia nak suruh cakap Arab je ke, atau macam mana ni? Tidak doktor. Bahasa, okey, biasa ceramah saya bermula dengan macam dia kalimat lah kan, orang mulakan ayat-ayat Al-Quran. Saya juga daripada macam Tirukul ataupun daripada ayat suci daripada Hindu. Tak ada masalah. Bahasa. Kadang-kadang bahasa adalah jiwa bangsa. So bahasa tu tidak pernah pimpinan PAS maupun mana-mana ahli PAS sendiri tidak pernah you tidak boleh bercakap dalam bahasa Tamil. Tak pernah. Tidak pernah. Tapi benda ni berlaku di Tamil Nadu, di mana adalah baru-baru ni saya tengok dalam satu kelas tu kalau dia bercakap dalam bahasa Tamil dia kena bayar denda. Di Malaysia ni mana ada tuan-tuan puan-puan. So kita boleh belajar daripada darjah 1 sehingga tingkatan 5. Tidak masalah. Dan juga di universiti. Ada bahagian-bahagian universiti berbahasa Tamil. So bagi saya tidak ada paksaan seperti mana saya sebelum ni tadi, tidak paksaan agama dan juga bahasa. Bahasa di Malaysia mengikut pendidikan fasa pendidikan digalakkan. Kita sudah ada sekolah. Sebanyak terasa saya 530 sekolah Tamil. Di Malaysia sudah ada. So tidak ada masalah tentang bahasa tu, dan juga saya harap sekiranya PAS memerintah seperti mana doktor bagi tahu kan, satu nanti insyaAllah PM kita daripada parti PAS kita akan melebihkan lagi, dan juga ucapan daripada kata-kata daripada pemuda sendiri, mereka nakkan ataupun pelbagai bahasa dibelajar oleh kaum Melayu sendiri. So itu satu pendekatan yang baru daripada pemuda PAS sendiri, bukan pemuda lain dari parti lain, pemuda PAS. So ini kita harapkan dan menghalu-halukan perkara-perkara benda ni. Seperti mana tadi tuan saya bagi tahu kan, nak belajar juga. Itu kena ada kena ada peluang. Kalau macam saya dulu saya darjah 4 atau 5 ada 2-3 muka surat. Saya belajar bahasa Jawi. Saya daripada estate. So setiap minggu dia akan belajar, cikgu tu akan ajar bahasa Malaysia, bahasa estate, dan pada masa sama dia akan ajar Jawi. Tak ada masalah pun. Buku saya darjah 4, darjah 4 atau 5 memang 2-3 page ada. So kenapa sekarang memang ada. Kenapa sekarang baru-baru ni yang menghebohkan tentang Jawi? Benda ni sudah lama sudah ada. So benda-benda ni ada individu yang tertentu nak jadi champion dalam politik, mereka lah yang mengputarbelikkan apa yang sepatutnya ada, dia jadikan benda tu lebih teruk. So tak ada masalah, bahasa ibunda akan dijaga di bawah PAS, tidak ada masalah. Nak tanya Datuk, bagaimana kalau dulu mungkin orang India dia takut dengan PAS ni? Memang. So dia tengok kan lebay kan. Dia kata, Okey, masa saya kena PAS tu lebih kurang katakan dalam 84 83. Masa tu ada selekor saya duduk di Kuala Selangor. Saya tengok ada serban. Saya baru tengok kopiah-kopiah sekarang. Dulu sebut serban. Serban budak-budak yang umur antara 10 hingga 12 tahun, kepala mereka botak. Lepas tu ada satu pondok. Pondok tu boleh katakan itu masuk sekarang dah moden kan. Boleh nak bertekan macam kandang kambing lah. Minta maaf saya gunakan tu. Dia macam kandang kambing tu besar, budak-budak tu dalam. Kita tengok celah-celah lubang tu, mereka tengok kita. Kita naik basikal masa tu kan, mana dia sana. Dia tengok, apa budak-budak ni buat ni? So masa memang takut. Dan bapa sendiri, mak dengan bapa saya sendiri, jangan bersama dengan tu serban-serban. Nanti you kena ni tahu, you kena masuk, dia akan paksa masuk Islam. Itu daripada dulu. Setelah saya bersama dengan pimpinan PAS dan ahli-ahli PAS, jauh beza tuan-tuan puan-puan. So dalam PAS tu apa yang saya suka, kalau dia orang tu cakap, dia akan janji. Kalau janji, dia akan tunaikan. Kalau tak boleh tunaikan, dia tak akan janji. Secara PAS. Kalau dia kan boleh. Tak boleh, dia diam je lah. Kita faham-faham lah, jangan pula kita ni kan. So bukan biasa janji je. Kalau janji, dia ada penyelesaian. So doktor, bagi saya tak ada masalah. So ahli di HPP di Selangor pun hampir dah 3,500 yang selepas kita dah dikatakan dah
betul balikan. So kita sudah ada. So jangkaan kita Disember 5,000. Oh. So tak masalah. So sentiasa tiap hari orang seperti mana saya bagi tadi isi barang nak jadi ahli. Walaupun mereka tahu tidak ada apa-apa Tak ada buat, apa-apa. tak ada duit. Kita nak satu wadah perjuangan yang Bukan dapat duit. Bukan Setengah duit. orang kalau dia masuk parti dia Bukan. dapat duit Tak ada. atau tak dapat ada. projek. dia nampak, okey sekarang kita menteri, Ha. kebolehan menteri baru-baru ni. Kena cerita ni. Ha. So bila saya tengok, saya pun confused juga. Ha. Macam mana ni nak latih speaker. Ha. Sekali Datuk Taki keluarkan satu statement, Oh. memang yang sebelah sana pun YB pun terdiam juga. Menerima. So menerima ujar yang berlawanan. Ini dengan ujar kita lawan. Compete. Bukan lawan dengan apa Kosong. so kosong. So benda-benda ni yang rakyat sekarang pun merasa apa ni confident terhadap Perikatan Nasional. InsyaAllah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak Datuk. So sekarang kita ada 4 minit lagi Oh, okey. untuk golongan dua panel 2 minit seorang lah ya. Insya-Allah. Jadi kepada saudara Syahir lah. Apa nasihat, Okey. saranan, mungkin aspiration kan yang diharapkan mengenai PAS ini. Okey. Ya. Sila. Saya kira usaha yang seperti ini perlu dirancakkan lagi. Usaha dialog, pertemuan. Minggu lepas pun LPN, DSPP dan dakwah kita anjurkan pertemuan Hindu Sanggam dengan Presiden PAS. Jadi pertemuan-pertemuan dialog, platform dialog, pertemuan ini perlu disemarakkan untuk menimbulkan rasa saling kenal, saling memahami dan saling melengkapi di antara kita lah. Yang keduanya saya kira sebagai individu lah, it's very basic tau. Maknanya kita kena ramaikan kawan. I mean kalau kita sekadar berkawan dengan orang Melayu, pergi lunch dengan kawan-kawan office yang Melayu, berjiran dengan Melayu, kita punya perspektif tidak meluas. Jadi dalam PAS kita boleh makan sekali dengan orang India, orang Cina. Di pejabat pun kita boleh berkawan dengan orang India, orang Cina. Jadi I think sebagai orang muda, perkara ni kita kena biasakan. Kita kena ramaikan kawan, kurangkan musuh. Dan dengan kita berkawan, kita boleh belajar budaya dan agama mereka. Dan mereka juga boleh belajar agama dan budaya kami. Kadang-kadang saya kadang-kadang tu rasa kagum juga. Masa bekerja dulu kan. Kawan yang Chinese ni pula ingatkan kita, you nak semayang? Kita nak semayang. Tapi dia tengok, ni bukan dah Zuhur. So dia dah tahu. Jadi benda ni saya kira tidak janggal kalau kita biasakan. Jadi saya kira the very basic action yang kita boleh ambil sempena Hari Malaysia ini, kita kena ramaikan kawan dan pelbagaikan kawan kita. Jangan kita berkawan dengan kelompok kita sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak saudara Syahir. So ini ekspresi orang muda. So dia bukan sahaja satu sahaja very stereotype, satu bangsa, satu kaum, satu klitch. Tapi inklusif, insya-Allah. Datuk Dipa, tadi kata Datuk Dipa dah baca kan Perlembagaan PAS ni kan? Kan? Ini bab ketiga pasal 6 di antara usaha-usaha Okey, bagaimana pandangan Datuk Dipa bila dah ada hitam putih ni? This is perlembagaan ni undang-undang PAS tau. So walaupun sekarang ni pimpinan PAS ialah saudara Syahir, saya, presiden, dia mungkin akan bertukar tapi perlembagaan tidak akan bertukar. So di antara yang disebut kat sini ialah ceraian 3, memupuk dan memperkukuhkan ukhuwah Islamiah. Dia sebab dia parti Islam, dia akan sebut ukhuwah Islamiah. Dan menyuburkan rasa perpaduan. Perpaduan tu dia ada dalam perlembagaan PAS ni di kalangan rakyat bagi memelihara kehidupan politik dan masyarakat yang sihat dan berkebajikan. Yang nombor 9 pula, memperjuangkan hak dan kepentingan umat Islam di negara ini, umat Islam. Memang dia cakap sebab kita tak ada hitam putih, tak ada sorok-sorok ke cakap Melayu lain dan India lain kan, tak ada. Di negara ini tanpa mengabaikan tanggungjawab melaksanakan keadilan terhadap seluruh rakyat Malaysia dan tanggungjawab mewujudkan keharmonian antara kaum di dalam negara ini. Jadi
Jadi bila Datuk dah apa baca ni, Datuk dah dengar ni, ini ada undang-undang PAS. Ya. Datuk nak cakap apa dengan orang-orang yang non-Muslim yang kira takut macam mana bahasa saya macam mana nanti? Saya punya segala kuil nanti macam mana nanti? Saya punya Saya faham. nanti tak pandai cakap Tamil ke macam mana ni? Saya faham, Doktor. Sekarang itu, apa saranan saya kepada sebarang non-Muslim kepada pimpinan adalah ada dua perkara. Satu tu, ucapan tu dalam 2010 di Putih Kelantan, saya adalah menyentuh tentang vernacular. Di mana ada masalah-masalah tentang vernacular ataupun daripada pimpinan yang tidak bertanggungjawab, tidak nak mengekalkan perpaduan negara di Malaysia ini, mereka suka mengeluarkan perkataan-perkataan. So, apa yang saya harap daripada PAS adalah orang yang pertama counter balik ucapan-ucapan daripada orang luar di situ. Kalau adanya tentang tutuplah sekolah vernacular, katakanlah orang luar dia. So, orang yang pertama yang menjawab soalan itu adalah daripada Parti PAS. Daripada member parlimen kita 18. Salah seorang kena tegaskan, kita memang PAS tidak mansuhkan sekolah vernacular, kita memang kekalkan. Itu yang benda-benda tidak mengakinkan yang bukan Islam di Malaysia. Bukan saja kaum India, kaum Cina pun sama. Dan juga bila perlembahan, seperti mana saya tadi, perlembahan dia daripada Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada daripada Al-Quran. Benda ni tidak boleh potong, tidak boleh tukar balik. Kalau ada pun dia sedikit perubahan pun di muktamar baru kira kebetulan. Bukan suka-suka boleh. So dalam perlembahan sudah ada, tuan-tuan dan puan-puan, tidak perlu takut. Seperti mana perlembahan di Malaysia, mau juga kalau seorang ahli PAS, pimpinan PAS, mereka mesti mengikut apa yang tertakluk daripada buku perlembahan. Mereka bukan buat sesuka hati seperti mana doktor bagi tahu, presiden kekal ataupun yang orang baru datang, sesiapa datang pun daripada presiden nombor 1 hingga presiden ni semua akan gunakan perlembahan yang sama. Tidak perlu takut tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada Datuk Depakaran, Naib Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS Pusat dan juga Ketua Dewan Himpunan Penyokong PAS atau singkatannya DHPP Selangor. Dan juga kepada saudara Syahir Sulaiman, orang muda kita yang insya-Allah memang saya selaku pengurusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat memang mahu melihat orang-orang muda di dalam Parti Islam Malaysia PAS ini bersama-sama mendengar sendiri apakah isu-isu, apakah sentimen, apakah perasaan, apakah core values yang sedang berada bersarang di dalam hati sanubari kawan-kawan kita non-Muslim, non-Malaysia ini, supaya kita ini sebagai pimpinan boleh memikir, boleh merancang dan juga boleh membuatkan roadmap bagaimanakah solusi. Kita tidak mahu kenyataan, kita tak mahu reaktif. Dah ada isu, barulah kita buat apa kan? Kita bukan begitu, kita mahu dengar. Kita bukan nak sweep just under the carpet, tapi we want to hear from you. Jadi saya mengharapkan insya-Allah nanti kawan-kawan kita di luar sana, non-Malaysia, non-Muslims, jangan takut kepada Parti Islam Malaysia PAS. Tak kenal, kita kenal dulu, get from the horse's mouth. Get from authentic sources. Bukan dengar-dengar, baca-baca WhatsApp dan sebagainya daripada orang selain daripada PAS. Jadi insya-Allah seperti yang telah disarankan oleh saudara Syahir tadi, kita memang dalam Lajnah Perpaduan Nasional ini kita akan mengoptimalkan peluang-peluang untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara berkesan dengan pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai pihak, termasuklah tokoh-tokoh, insya-Allah. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita telah berjayakan mengadakan siri ke-8 ini dalam talk show perpaduan dengan tajuknya Perpaduan Kaum, tonggak kepada Malaysia sejahtera. Nak Malaysia yang makmur, nak banyak duit, nak baju, nak sihat, nak sejahtera, nak selamat, kedaulatan dan kemerdekaan negara, kita mesti perjuangkan perpaduan kaum. InsyaAllah. Jadi kita tangguhkan
program kita dengan tasbih, kafarah dan surah Nas. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi di siri ke-9 Talk Show Perpaduan Nasional. InsyaAllah. InsyaAllah. Main jalur.